Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Rahman bin Piramli daripada saya pelajar daripada Kolej Komuniti Jerantut. Tujuan saya membuat video ni adalah saya ingin menerangkanlah sedikit ilmu yang saya dapat, iaitu mengenai satu isu ataupun topik yang saya rasa tidak asing lagi dalam golongan masyarakat kita ni. Ianya mengenai tentang fasa, penceraian melalui fasa. Okey, saya pergi kepada tajuk yang pertama dahulu, iaitu pengertian fasa. Okey, dalam Islam pengertian fasa ini dari segi bahasa ianya bermaksud batal, manakala dari segi istilah pula ianya bermaksud membatalkan akad nikah perkahwinan dengan sebab-sebab yang tertentu melalui kuasa hakim atas permintaan suami ataupun isteri. Okey, dekat sini saya boleh menerangkan bahawa untuk penceraian melalui fasa ini, walaupun kuasa cerai berada di dalam tangan si suami ataupun lelaki, untuk fasa ini untuk memintanya atau menjatuhkan hukumannya ianya melalui kuasa hakim, dan ianya hendaklah mempunyai sebab-sebab yang tertentu lah, seperti suami ataupun isteri hilang ataupun mempunyai penyakit berbahaya dan sebagainya, atas permintaan si suami ataupun isteri. Jika hendak membuat fasa ini, ianya hendaklah disebabkan permintaan mereka lah, antara suami ataupun isteri tersebut. Okey, untuk tajuk seterusnya saya pergi kepada faktor-faktor yang membolehkan fasa. Kenapa penceraian fasa ini dibolehkan di dalam Islam? Ada beberapa faktor dia. Antaranya adalah kecacatan kekal suami ataupun isteri. So untuk faktor kecacatan ni terbagi kepada dua, iaitu kecacatan yang menghalang untuk bersetubuh dan kecacatan yang tidak menghalang untuk bersetubuh tetapi mempunyai penyakit yang berbahaya dan berjangkit. Okey, saya terangkan yang pertama, iaitu kecacatan yang menghalang untuk bersetubuh. Okey, jika suami ataupun isteri mempunyai kecacatan seperti ketumbuhan daging ataupun tulang daripada ovari si isteri tersebut, maka suami boleh menuntut fasa tersebut di mahkamah, ya. Begitu juga dengan si suami, jika masalah suami seperti mati pucuk, biasalah kita dengar kan. So fasa itu dibolehkan dan dibenarkanlah haknya, tapi untuk menjatuhkannya adalah melalui kuasa hakim yang memutuskannya fasa tersebut diterima ataupun tidak. So yang kedua adalah kecacatan yang tidak menghalang bersetubuh tetapi mempunyai penyakit yang berbahaya dan berjangkit. Untuk yang ini, kecacatan ini tidak menghalang suami ataupun isteri itu untuk bersama, tetapi mempunyai penyakit yang boleh membahayakan diri ataupun nyawa kita lah, anak-anak dan antara mereka, maka fasa itu dibenarkan di dalam Islam untuk menuntutnya. Okey, so untuk faktor yang lain pula adalah si suami ataupun isteri tidak memberi nafkah yang cukup, ya. Dia boleh juga meminta tuntutan fasa tersebut, penceraian secara fasa tersebut, ya. Jika suami tidak memberi tempat tinggal, sebagai contoh tempat tinggal, makanan, pakaian kepada isteri mereka ataupun anak-anak mereka, maka isteri ini boleh meminta penceraian secara fasa tersebut. Begitu juga dengan suami, jika isteri ini hilang atau mempunyai penyakit dan sebagainya, maka fasa ini boleh diminta juga di mahkamah, ya. Walaupun kuasa cerai itu berada di tangan suami, ya, jika ingin mereka menuntut fasa tersebut. Okey, perlu difahamkan, ya, bahawa walaupun fasa ini dibenarkan di dalam Islam, tetapi kuasa penceraian itu memang
kita cakap memang ada pada, terletak pada si suami lah. Ya. So untuk faktor yang lain pula adalah suami tidak membayar mas kahwin. So maka isteri boleh meminta tuntutan fasad tersebut. Untuk faktor yang lain ataupun sebab-sebab yang lain dibolehkan cerai melalui fasad ini, sama ada suami ataupun isteri hilang, ya. So di situ pun boleh meminta tuntutan fasad ataupun perceraian secara fasad tersebut di mahkamah lah. So ada saya pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu kesan atau disebabkan kesan fasad disebabkan kecacatan. Okay, jika perceraian melalui fasad ini dituntut dan disebabkan kecacatan, apa kesan-kesan dia yang akan diterima oleh si suami ataupun isteri ini? Ada beberapa kesan ya. Antaranya adalah suami tidak perlu membayar bayaran muta'ah kepada isteri. Apa itu bayaran muta'ah? Di dalam Islam mengatakan bahawa bayaran muta'ah ini merupakan satu bayaran penghargaan kepada isteri lah, sepanjang mereka berkhidmat untuk menjaga suami dan anak-anak mereka sepanjang perkahwinan mereka lah. So jika fasad ini dituntut disebabkan kecacatan isteri, maka bayaran muta'ah ini tidak perlu dibayar oleh suami, ya. Selain itu, apa kesan yang seterusnya adalah si suami tidak perlu membayar mas kahwin kepada si isteri lah. So tetapi yang ini jika si suami ini belum bersama lagi ataupun belum bersetubuh lagi dengan isterinya. Tetapi jika suami sudah pun bersetubuh, maka bayaran mas kahwin tersebut wajib dibayar, ya, dan wajib dibayar, ya, kepada isteri jika si suami ini telah bersetubuh dan menyedari kecacatan si isteri tersebut. So untuk kesan yang lain adalah isteri tidak akan mendapat apa-apa daripada si suami lah jika mereka belum bersetubuh lah. Macam yang saya cakap tadi, tidak perlu membayar bayaran muta'ah, tidak perlu membayar mas kahwin. Dan untuk kesan yang lain adalah isteri wajib mendapat mahar misil jika selepas bersetubuh lah, kita cakapkan. Okey, saya pergi ke tajuk yang seterusnya, iaitu faktor ataupun faktor kenapa berlakunya perceraian secara fasad ini. Ada banyak faktor saya rasanya yang kenapa perceraian secara fasad ini berlaku. Antaranya adalah dari segi nafkah. So jika nafkah ini tidak diberi, sama ada suami ataupun isteri tidak memberi nafkah kepada antara mereka dan anak-anak, so ini adalah sebab yang saya rasa tak asing lagi lah kenapa perceraian itu diminta. So untuk faktor yang lain adalah homoseksual, ataupun kita senang mengetahuinya adalah sebagai gay lah, hubungan sesama jenis. Tidak begitu juga dengan lesbian, ya. Masalah ini saya rasa tak asing kot dalam kalangan masyarakat kita, kerana masalah ini saya rasa sebab kenapa mereka berkahwin adalah hanya untuk menutup kesalahan mereka, iaitu melakukan hubungan sesama jenis semata-mata untuk menutup kesalahan mereka lah. So antara yang lain adalah dari segi faktor agama. Untuk faktor agama ni, kenapa fasad ini diminta, kenapa berlakunya fasad, jika si suami ataupun isteri mereka murtad, keluar dari Islam, maka dan menakuti bahawa akan menjejaskan akidah mereka, maka fasad ini dibenarkan, ya, di dalam Islam. So untuk faktor yang lain adalah
seksual, iaitu masalah seksual lah di dalam golongan masyarakat kita ni kan. Itulah antara faktor-faktor kenapa berlakunya penceraian secara fasad tersebut. Okey, ada beberapa dalil daripada yang saya jumpa lah yang berbunyi, dan jika seorang perempuan bimban akan timbul suaminya nusyuz, kebencian atau tidak melayani mereka, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat pendamaian di antara mereka berdua, kerana pendamaian itu lebih baik daripada mereka bercerai-berai. Sedang sifat bakil kedekut itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia, dan jika berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya apa yang kamu lakukan. Surah An-Nisa ayat 128. So dekat sini menerangkan, dalil ini menerangkan bahawa jika faktor-faktor yang saya sebut tadi ataupun sebab-sebab yang saya sebut tadi kenapa berlakunya penceraian tersebut, boleh jika suami ataupun isteri ingin berubah ataupun ingin membuat lebih baik, mengakui kesalahan mereka dan ingin berubah, kita cakap, maka eloklah kita memberi mereka peluang, ya, kerana penceraian ini umpama kita cakap meruntuhkan sebuah masjid. So Nabi sangat-sangat melarang, ya, bahawa penceraian, jika berlakunya penceraian, ya. Okey, saya pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu syarat fasad. Okey, jika ingin menuntut fasad tersebut, penceraian secara fasad tersebut, okey, ada syarat-syarat dia menurut mazhab Syafi'i. Okey, ianya hendaklah mempunyai keterangan ataupun bukti yang diberikan, hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi, atau pengakuan bahawa kecacatan seperti mati pucuk ataupun dengan cara berganti-ganti sumpah. Okay, kat sini ada 3 cara, iaitu menyatakan keterangan ataupun bukti. Untuk bukti tersebut hendaklah mempunyai 2 orang saksi, ya, ataupun mengakui bahawa suami ataupun isteri itu mempunyai pada dirinya mempunyai kecacatan dari segi mati pucuk dan sebagainya, ya, ataupun melalui cara berganti-ganti sumpah. Okey, saya pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu perbezaan fasad dan juga talak. Walaupun fasad ini kita cakap ianya adalah ada perbezaannya antara fasad dan talaknya. Antaranya adalah untuk fasad, ianya merupakan hak suami isteri, dan manakala untuk talak ini pula ianya merupakan hak suami sahaja. So jika fasad ini boleh dituntut oleh si suami dan juga isteri, manakala untuk penceraian secara biasa ataupun secara talak ini ianya adalah hak si suami sahaja. So untuk perbezaan yang lain adalah fasad ianya dijatuhkan dengan sebab, manakala talak ini ianya dijatuhkan tanpa sebab. So maksudnya dekat sini jika ingin menuntut fasad, ianya hendaklah mempunyai sebab-sebab yang tertentu seperti mati pucuk, hilang dan berpenyakit dan sebagainya. Manakala untuk talak ini pula, jika ianya dilafazkan, maka ianya akan jatuh tanpa sebab, walaupun hanya kita cakap ingin bergurau dan sebagainya lah. So ianya gugur tanpa sebab, ya, untuk talak ini. Untuk perbezaan yang lain pula adalah fasad tidak mempunyai bilangan,
Manakala untuk talak ini ianya mempunyai bilangan lah. Untuk talak biasanya kita tahu ianya mempunyai 3 bilangan ya, iaitu talak 1 dan talak 2, iaitu talak raj'i. Dan untuk talak 3 adalah talak ba'in lah. Talak 1 dan talak 2 ini talak raj'i yang boleh dirujuk lagi ya. Manakala untuk talak 3 ini iaitu talak ba'in tidak boleh dirujuk. So untuk perbezaan yang lain adalah tidak sah rujuk dalam iddah untuk fasa, ianya tidak sah dirujuk di dalam iddah. Dan manakala untuk talak ini pula sah rujuk dalam iddah raj'i, iaitu talak raj'i lah yang saya cakap tadi. Okey, saya terangkan untuk fasa ni, iaitu tidak sah rujuk dalam iddah. Ianya hendaklah kita cakap jika fasa ini dijatuhkan, maka ini merujuknya hendaklah diakad nikah kembali. Ianya maka jika jika ingin merujuk kembali si suami ataupun isteri tersebut selepas dijatuhkan fasa, hendaklah mereka ini diakad nikah kembali. Manakala untuk talak ini pula sah dirujuk di dalam iddah raj'i, iaitu talak 1 dan juga talak 2 lah. Manakala untuk talak 3 ni tidak boleh dirujuk lah. So untuk perbezaan yang lain adalah untuk fasa ianya adalah kuasa kadi. Manakala untuk talak ini pula adalah kuasa si suami. Begitu macam yang saya cakap tadi, iaitu untuk menjatuhkan hukuman ataupun memutuskan perceraian tersebut. Untuk fasa ini adalah ianya merupakan kuasa kadi, iaitu kuasa hakim. Manakala untuk talak ini ianya adalah kuasa si suami mereka lah. Okey, sekarang saya pergi kepada proses menuntut fasa. Itu tajuk seterusnya, proses menuntut fasa. Okey, di dalam mengikut prosedur yang diamalkan di Malaysia, okey, jika si isteri ingin menuntut fasa, isteri hendaklah menuntut fasa daripada kadi. Manakala pihak mahkamah akan menyiasat alasan mereka dan yang bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak isteri tersebut. Jika bukti-bukti tersebut ataupun alasan-alasan tersebut disabitkan kesalahan dan tiada jalan pendamaian antara mereka berdua, maka mahkamah akan membubarkan, akan memutuskan perceraian, memutuskan perkahwinan mereka. Ini adalah prosedur-prosedur yang diamalkan di Malaysia ya. Okay, saya pergi kepada tajuk yang terakhir, iaitu hikmah fasa. Walaupun fasa ini banyak ada kebaikannya kenapa fasa ini dibenarkan di dalam Islam. Antara hikmah-hikmahnya adalah ianya memberi peluang kepada isteri untuk membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. So dekat sini ianya memberi peluang kan, maksudnya dekat sini adalah memberitahu bahawa jika si suami ini menganiayai ataupun menyakiti isteri mereka, maka isteri mereka boleh membuat tuntutan fasa itu untuk menyelamatkan diri mereka. Untuk hikmah yang lain adalah mengelakkan kemudaratan yang bakal ditanggung oleh si isteri sekiranya ikatan perkahwinan tersebut diteruskan. Macam yang saya cakap tadi, jika perkahwinan tersebut diteruskan, maka akan berlakunya pergaduhan antara mereka, dia takut akan membahayakan diri dan keselamatan mereka dan anak-anak, maka fasa ini dibenarkan ya. So untuk hikmah yang lain pula adalah memberi peringatan kepada si suami agar bertanggungjawab menunaikan hak-hak isteri dan keluarga. So dekat sini hikmah fasa yang boleh saya terangkan adalah peringatan. So dekat sini bahawa
memberi peringatan lah kepada isteri, kepada suami untuk bertanggungjawab lagi menjaga amanah dan hak-hak yang diberikan, hak-hak untuk si isteri dan keluarga mereka lah, supaya isteri suami ini bertanggungjawab lagi lah, kita cakapkan. Itulah antara hikmah-hikmah fasakh. So sekian sahaja video ini daripada saya. Saya harap moga-moga ianya bermanfaat dan memberi baik. So saya harap yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada saya sendiri. Saya minta maaf ada kekurangan dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian.